Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan Kak Farida Manaf, Yaya Lia, Nurhayati Yahya, Elvira, Ija Rahman, Jamila Ihsan serta Kak Ninda Anis dan juga Nurul Hidayat serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu dalam program sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syukur alhamdulillah kita telah tiba pada siri yang ke-54 dan kita telah masuk pada apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah daripada peperangan dan juga operasi-operasi ketenteraan yang telah disusun diatur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siri yang ke-54 ini, penulis buku pada muka surat 108, mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 108. Maka penulis buku sedang menerangkan kepada kita garis masa ataupun timeline secara ringkas apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Supaya kita boleh lebih jelas, lebih nampak, lebih faham. Lalu pada tahun yang ke-4 Hijrah, antara peristiwa besar yang berlaku yang kita telah baca pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peperangan ataupun peristiwa Ar-Raji' dan Bir Ma'unah, di mana hampir 78 orang sahabat telah dikhianati dan dibunuh. Satu peristiwa yang besar. Lalu apakah peristiwa besar yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah? Jom sama-sama kita perhatikan. Maka penulis buku membawa tajuk garis masa dan ringkasan bab yang akan dibincangkan daripada bulan pertama Muharram hingga bulan yang ke-12 Zulhijjah tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-5. Lalu pada tahun yang ke-5 Hijrah pada bulan pertama bulan Muharram tidak ada sebarang operasi ketenteraan. Bulan yang kedua Safar tidak ada sebarang operasi ketenteraan. Bulan yang ketiga Rabiul Awal ada operasi ketenteraan ataupun ghazwah peperangan Daumah Al-Jandal. Daumatul Jandal. Maka ini berlaku pada bulan yang ketiga, Rabiul Awal, tahun yang ke-5, iaitu Ghazwah ataupun peperangan Daumatul Jandal. Kemudian nanti kita akan tengok gambar tu kejap lagi. Bulan yang ke-4 Rabiul Akhir tak ada apa-apa operasi ketenteraan. Bulan yang ke-5 Jamadil Awal tidak ada apa-apa. Bulan yang ke-6 Jamadil Akhir tidak ada. Bulan yang ke-7 Rejab tidak ada. Bulan yang ke-8 Sya'ban tak ada. Bulan yang ke-9 Ramadan tak ada. Dan bulan yang ke-10 yang dikenali sebagai Syawal berlakulah peperangan besar, peperangan Ahzab, dikenali juga sebagai Khandaq. Dan bulan yang ke-11 Zulqa'dah berlakulah peperangan Yahudi Banu Quraizah. Dan pada bulan yang ke-12 iaitu Zulhijjah berlakulah Ba'ath Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu. Maka ini secara ringkas. Lalu pada bulan yang ke-5 Hijrah ada total 4 operasi ketenteraan, iaitu Daumatul Jandal, Khandaq, kemudian Yahudi Banu Quraizah, dan yang keempat adalah Ba'ath Abdullah bin Atiq. Lalu ada 4 operasi ketenteraan pada tahun yang ke-5 Hijrah.
seperti yang kita baca tadi. Kemudian penulis buku membawa pada muka surat 108. Kalaulah sahabat yang ada buku boleh nampak. Penulis buku membawa pada muka surat yang ke-108 gambaran pada zaman kita tentang Daumatul Jandal. Maka gambar yang pertama disebutkan Daumatul Jandal sering dijadikan kawasan hitam oleh kabilah-kabilah yang berada di situ. Kenapa dipanggil kawasan hitam? Kejap lagi kita akan faham. Kemudian ditunjukkan kepada kita suasana di dalam istana Mard. Kemudian pada muka surat 109 ditunjukkan kepada kita kawasan di mana digalinya pada waktu itu parit ataupun khandak bahasa Arab. Berapa dalam parit, berapa lebar parit, berapa panjang parit, kita akan baca. Maka kemudian ditunjukkan di situ tapak perang khandak. Zaman kita parit tu dah tak ada, dah ditimbus, dah ditutup. Kemudian ditunjukkan kepada kita gambar Masjidul Fatah, yang mana di situlah tempat Nabi mengisytiharkan kemenangan bila orang-orang Quraisy, Ghatfan Yahudi pada waktu itu mengundurkan diri. Kemudian ditunjukkan kepada kita kubu Khaybar. Bagaimana dahsyatnya kubu Khaybar. Dia buat kubu atas bukit dan pada waktu itu ada tembok di bawah kaki bukit. Lalu bagaimana Nabi SAW dan para sahabat berjaya menawan setiap satu kubu yang berada di Khaybar. Lalu gambar bawah tu gambaran tentang kubu yang dibina oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Ini adalah apa yang kita boleh nampak pada muka surat 108 dan juga muka surat 106. Apa yang kita boleh nampak pada muka surat 108 dan juga 106. Lalu pada muka surat 108 dan 106 diterangkan tentang ringkasan apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Lalu saya ulang lagi sekali, tahun 5 Hijrah ada 4 operasi ketenteraan. Daumatul Jandal, kemudian Khandaq, Yahudi Banu Quraizah, dan yang keempat adalah Ba'ath Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu. Lalu kalau dalam buku, maka sahabat-sahabat boleh nampak gambaran tentang tapak perang Khandaq. Lalu sahabat-sahabat boleh nampak dalam buku tapak peperangan Khandaq. Sebentar, macam mana? Okey. Tapak peperangan Khandaq. Yang mana kita bila kita pergi umrah, kita akan lalu di kawasan ini. Bukit itu pun ada strategi dia. Kenapa Nabi gali parit berhampiran dengan bukit? Nanti kita akan baca. Jom kita baca peperangan yang pertama. Peperangan yang pertama adalah peperangan Daumatul Jandal. Daumatul Jandal. Maka kata penulis buku, bilangan tentera Islam pada waktu ini, kita akan baca nanti, sebanyak 1,000 orang. Lalu tentera Islam pada waktu itu diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan untuk menjadi pemangku Nabi di Madinah, menguruskan urusan Madinah? Sahabat yang beberapa kali Nabi dah pernah lantik dia, iaitu Siba' bin Urfutah radhiyallahu anhu. Kemudian kena betulkan bilangan di sini, bilangan tentera Islam bukan 10,000, tetapi hanya 1,000. Kejap saya nak ambil pen. Okey. Lalu kena kurangkan 1 di sini. Kat sini ditulis 10,000, tetapi hakikatnya adalah 1,000. Jumlah tentera Islam adalah sebanyak 1,000 orang. Kemudian penulis buku menerangkan apa beza istilah-istilah yang kita biasa baca dalam buku sirah. Ada 3 istilah yang mana kadang-kala kita keliru dan kita tertanya-tanya dalam buku sirah. Yang pertama, ghazwah. Apa tu ghazwah sebenarnya? Ghazwah ejaan dia adalah ghain, zai, waw dengan ta marbutah. Yang kedua yang kita biasa dengar adalah sariyah. Sin, ra, ya dengan ta marbutah, sariyah. Dan yang ketiga yang kita biasa dengar adalah ba'ath, ba, ain, tha. Apa beza antara tiga-tiga ini?
sariyah. Kemudian ghazwah dan juga ba'ath. Maka kata penulis buku, ghazwah adalah peperangan yang turut disertai oleh Nabi SAW dan Nabi bertindak sebagai general ataupun ketua para panglima. Maka itu ghazwah. Lalu bila kita baca je dalam mana-mana buku sirah, ghazwah, maksudnya Nabi join peperangan itu dan Nabi SAW menjadi ketua panglima dalam peperangan tersebut. Lalu apa pula sariyah? Sariyah adalah operasi khas yang Rasulullah tak ikut, Nabi tak bersama. Namun, baginda Nabi SAW melantik seorang sahabat yang tertentu untuk menjadi ketua. Dan pada waktu itu, Nabi SAW menggunakan sariyah ini kebiasaannya untuk meninjau secara terperinci kekuatan musuh ataupun jumlah peralatan senjata musuh ataupun tempat yang mereka akan gunakan untuk dijadikan medan pertempuran. Itu fungsi sariyah. Fungsi sariyah adalah lebih pada waktu itu pasukan yang Nabi SAW tidak join, yang Nabi SAW tak ikut. Lalu apa pula ba'ath yang kita baca? Ba'ath Abdullah bin Atiq, ba'ath sekian-sekian. Maka kata penulis buku, ba'ath adalah delegasi ataupun utusan ataupun pada waktu itu rombongan yang Nabi hantarkan untuk melaksanakan sesuatu perkara walaupun bukan dalam bentuk peperangan. Lalu ini 3 perkataan yang kita jelas. Ghazwah, peperangan yang Rasulullah ikut. Sariyah adalah peperangan yang Rasulullah tak ikut, lebih dikenali sebagai operasi khas ketenteraan. Ba'ath pula Nabi tak ikut dan lebih dikenali sebagai delegasi ataupun rombongan yang dihantar untuk sesuatu tujuan. Maka ini adalah secara ringkas ghazwah, sariyah dan juga ba'ath. Maka di sini penulis buku meletakkan pada bulan Muharram. Tetapi sebenarnya ianya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ianya berlaku pada Rabiul Awal, mungkin salah cetak di sini. Maka kata penulis buku, maka dengan lokasi oasis yang strategik dan menjadi laluan para pedagang. Daumah Jandal ni dekat dengan laut. Dia kawasan yang pada waktu itu menarik, cantik dan pada waktu itu menjadi laluan para peniaga. Maka Daumah Al-Jandal sering dijadikan kawasan hitam oleh kabilah-kabilah yang tinggal di situ. Mereka suka merompak, mereka suka pada waktu itu memeras ugut, sebab itu memang laluan utama. Maka keadaan kabilah-kabilah di situ, mereka suka mengganggu orang yang lalu lalang di situ. Lalu kata penulis buku, apa maksud dengan kawasan hitam di Daumatul Jandal? Apa tidaknya mereka sering melakukan aktiviti rompakan, sering mengugut para peniaga, dan pada waktu itu mereka dah mula berani untuk merancang menyerah Madinatun Nabi. Mereka nak serang Madinah. Lalu Nabi SAW dapat maklumat, orang-orang Daumatul Jandal mereka nak serang Madinah. Mereka nak serang Nabi SAW dan para sahabat. Maka seperti biasa, Nabi tak suka pada waktu itu bertahan di Madinah. Nabi tak suka. Nabi suka cara pertahanan Nabi adalah menyerang musuh terlebih dahulu sebelum mereka sempat membuat persiapan. Maka bila Nabi SAW pada waktu itu dapat maklumat, orang-orang Daumatul Jandal mereka sedang membuat perancangan nak menyerang Madinah, nak menyerang Nabi SAW dan para sahabat. Kata penulis buku, 1000 tentera berangkat menuju ke Daumatul Jandal. Kata penulis buku, berita aktiviti dan perancangan jahat musuh akhirnya Nabi SAW berjaya ketahui. Tanpa membuang masa, Nabi terus siapkan 1000 orang tentera. 1000 orang tentera. Dan pada waktu itu Nabi SAW menggunakan khidmat seorang penunjuk jalan. Sebab Daumatul Jandal ni jauh daripada Madinah. Jalan dia pun pada waktu itu jalan yang sukar. Maka Nabi SAW upah salah seorang daripada Banu Fazarah, pada Banu Uzrah, minta maaf, untuk menjadi penunjuk jalan ke Daumatul Jandal.
Lalu kenapa Nabi serang Daumatul Jandal? Kata penulis buku, tujuan Nabi adalah untuk mempertahankan Madinah supaya Madinah tak diserang dahulu lalu membawa kerosakan yang besar. Lalu ini cara Nabi. Dan banyak kali kita baca begini, bagaimana Nabi SAW dapat tahu melalui perisik-perisik yang Nabi telah susun, dan pada waktu itu mereka maklumkan Nabi SAW, maka Nabi SAW pada waktu itu hantar tentera supaya boleh mengganggu persiapan musuh dan boleh menyerang musuh sebelum mereka datang menyerang Madinah yang akan membawa kepada kerosakan yang lebih besar. Cuma kat sini Nabi menggunakan taktik yang menarik. Apa taktik yang Nabi guna? Kata penulis buku, menariknya Nabi SAW menggunakan strategi serangan hendap dalam operasi ini. Lalu apa yang Nabi buat? Rombongan ini hanya akan berjalan pada waktu malam. Waktu siang mereka sembunyi daripada pandangan dan penglihatan. Lalu waktu malam je mereka berjalan. Waktu malam mereka berjalan, waktu siang mereka sembunyikan diri dan berehat. Malam mereka berjalan. Kenapa? Supaya musuh tak sedar dan supaya musuh pada waktu itu tidak tahu. Kata penulis buku, setelah beberapa malam, akhirnya tentera Nabi SAW telah tiba di Daumatul Jandal. Mereka sampai. Lalu Nabi telah membuat perancangan yang rapi. Adakah pada waktu itu tentera Islam berjaya bertemu dengan musuh-musuh yang berada di Daumatul Jandal? Jawapannya tidak. Maka ini satu pengajaran untuk kita. Kadang-kala dalam kehidupan, strategi kita bagus macam mana sekalipun, usaha kita perfect macam mana sekalipun, kalaulah Allah tentukan tak berlaku, tetap tak berlaku. Sama macam Nabi dan para sahabat. Pada waktu itu mereka dah buat macam-macam untuk mengepung musuh, menangkap musuh. Tetapi bila sampai, apa yang berlaku? Kata penulis buku, Daumatul Jandal dah lengang. Semua lari. Pada waktu itu, semua orang-orang Arab, kabilah di situ, mereka telah melarikan diri. Kata penulis buku, namun saat itu Daumatul Jandal telah sunyi, sepi. Rupa-rupanya musuh telah berjaya menghidu kehadiran tentera Nabi. Maka mereka terus melarikan diri, meninggalkan harta, meninggalkan pada waktu itu binatang ternakan mereka kerana ketakutan. Maka pada waktu itu semua harta itu menjadi malul fai', menjadi harta rampasan. Apakah beza malul ghanimah, harta ghanimah, dengan malul fai', harta fai'? Ghanimah adalah harta yang dapat setelah berlakunya peperangan. Fai' pula adalah harta yang dapat tanpa peperangan. Macam ini, tak ada berlakunya peperangan, maka dipanggil al-fai'. Kalaulah ada peperangan dipanggil ghanimah. Kalaulah tak ada peperangan, istilahnya adalah al-fai' ataupun harta fai'. Maka semua itu dibawa balik oleh umat Islam, oleh sahabat Nabi, oleh Nabi dan para sahabat. Maka kata penulis buku, sebagai langkah berjaga-jaga, Nabi telah menghantar pasukan-pasukan kecil untuk meninjau-ninjau kawasan di sekitar Daumatul Jandal. Lalu berhati-hati, takut musuh menggunakan strategi, mereka buat macam lari dan mereka tinggalkan harta, dan pada waktu itu mereka nak serang balik Nabi SAW dan para sahabat. Namun kata penulis buku, bila Nabi dah pecahkan pasukan untuk cari, untuk pada waktu itu menjaga posisi masing-masing agar tidak diserang hendap oleh musuh, rupa-rupanya musuh memang lari betul. Dan pada waktu itu mereka tinggalkan semua harta mereka, kenderaan mereka, kerana takut pada waktu itu berhadapan dengan umat Islam. Kata penulis buku, setelah beberapa hari Nabi pun pulang ke Madinah membawa harta dan ternakan yang ditinggalkan oleh musuh. Dalam perjalanan pulang, Nabi telah sempat mengadakan perjanjian damai dengan Uyainah bin Hisn al-Fadhari. Maka Nabi memberikan sebidang tanah kepadanya yang terletak 36 batu daripada Madinah untuk binatang ternakan dia punya tempat ragut. Dan kerana pada waktu itu kawasannya dilanda kemarau dan kering kontang. Lalu inilah Uyainah bin Hisn, kita nampak dia pernah datang bawa tentera serang Madinah.
Dia pernah datang bawa tentera serang Madinah. Uyainah bin Hisn. Tetapi kerana dia pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketua yang berpengaruh, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju untuk membuat perjanjian damai dengan dia. Dan akhirnya pada waktu itu beliau masuk Islam. Uyainah bin Hisn akhirnya pada waktu itu telah masuk Islam. Lalu apa perjanjian damai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan dia? Maka Nabi tengok pada waktu itu dia perlukan tempat untuk binatang dia meragut, sebab tempat dia kemarau. Maka pada waktu itu Nabi SAW kata, ambillah sebidang tanah yang tak jauh daripada Madinah, dan kita tahu Madinah adalah kawasan yang subur. Ambil tanah itu dan sebagai pertukaran kita melakukan perjanjian. Lalu daripada sini cerdiknya baginda Nabi SAW membuat perjanjian demi perjanjian dengan kabilah-kabilah berpengaruh yang ada di sekitar tanah Arab, dan akhirnya mereka masuk Islam. Awalnya pada waktu itu Uyainah bin Hisn pernah menyerang Madinah. Kalaulah kita cari, sebentar saya cari Uyainah bin Hisn. Dia pernah menyerang Madinah, tapi tak jumpa pula muka surat berapa. Okey, maka di sini telah lengkaplah perjalanan Nabi ke Daumatul Jandal. Tak ada perang, musuh pun lari, harta rampasan dapat, dan ada perjanjian dengan kabilah yang baru, iaitu kabilah Uyainah bin Hisn. Kata penulis buku, dengan perjanjian damai yang disepakati dengan Uyainah bin Hisn, maka bertambah luaslah pengaruh dan dakwah Islam di luar Madinah secara tidak langsung, menjadikan laluan-laluan utama penduduk Mekah menuju ke Syam pada waktu itu semakin suka, kerana semua kabilah-kabilah yang tinggal di laluan itu, mereka telah join Nabi SAW, dan pada waktu itu dengan kabilah-kabilah yang pro Madinah dan tidak lagi pada waktu itu pro dengan Quraisy. Maka ini kepentingan peristiwa Daumatul Jandal. Daripada sudut sirah, pada waktu itu banyak perkara yang Rasulullah SAW lakukan. InsyaAllah nanti pada waktu malam kita akan baca tentang Khandaq pula. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa petang nanti dalam pengajian kitab Al-Adhkar pada jam 6 petang insyaAllah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.